Baik, kita kembali lagi dalam Borak Kesiping. Kali ini Gas bersama dengan seorang bekas atlet negara, bekas skuad terjun negara, tak lain tak bukan Brian Nixon Lomas. Apa khabar Brian? Sihat, apa khabar? Khabar baik. Yes, okay. Okay. Thank you. Wah, Thank you for inviting me. dekat belakang tu ada macam studio fitness je. Boleh tak ceritakan? Betul? Okay. Sekarang ni sebenarnya fitness studio ni dah 5 tahun. Start dari tahun 2015. Okay, so program yang ditawarkan di sini ialah program-program fitness untuk kanak-kanak, untuk dewasa, dan kita juga buat program di luar seperti di kindergarten, di sekolah untuk sukan-sukan seperti sukan PE lah orang kata, ataupun physical education di sekolah dan di kindergarten. Okey. Jadi kalau kita boleh tengok dekat YouTube Brian adalah seorang yang sangat aktif bab exercise ni, memang jaga kesihatan. Jadi soalan Gas lah, kalau Gas secara jujurnya disebabkan rutin kerja yang padat, tambah-tambah lagi dengan pandemik COVID-19 ni, jadi sedikit sukar nak exercise. Alasan sebenarnya. Tapi itulah, lepas ada tengok video Brian kat YouTube mengenai Tabata exercise. 20 saat exercise, 10 saat rehat dan diulang 8 kali kan. Dah lama ke Brian exercise ni? Berkesan ke tak sebenarnya? Okey, sejujurnya Tabata tu saya pun tengok daripada YouTube sebab saya jarang buat Tabata punya exercise, tapi saya ada buat exercise lain lah, macam yang konvensional sikit, yang macam lari, macam push up, yang simple exercise lah. So hari tu saya buat Tabata exercise sebab nampak dekat YouTube, so jadi saya pun cubalah nak kata dari segi berkesan ataupun tak tu, saya rasa seronok lah. Saya rasa berkesan tu agak okey lah sebab dia tak boring. So dia ada 20 minit, lepas tu ada rehat sekejap, lepas tu start balik 20 saat, sorry. Jadi dia banyak jenis senaman dan dibuat dalam masa yang singkat lah. Jadi dia membuatkan senaman tu lebih menyeronokkan. Jadi dalam keadaan pandemik COVID-19 ni kan, orang selalu stay dekat rumah je. Rasa-rasanya Tabata exercise ni recommended ataupun practical tak untuk diorang buat? Kalau tanya pendapat saya, memang kena buat lah. Sebab kita tahu dekat rumah pun ada tekanannya yang tersendiri. Jadi seelok-eloknya bersenam lah. Seketika, orang kata 10 minit, 15 minit. Macam senaman-senaman yang senang, lari setempat, buat push up sikit, buat sikit core muscle sikit. Jadi sebenarnya senaman ni kalau dalam kajian ni dia memang terbukti boleh mengurangkan sikit tekanan. Jadi apa salahnya kalau boleh bersenam, luangkan masa sikit 5-10 minit untuk bersenam. Bagus untuk kesihatan, bukan kesihatan saja, untuk sekali dengan mental lah. Pernah berada dalam fasa yang terlebih sihat tak? Saya boleh kata agak bernasib baik lah sebab lepas saya berhenti berlatih sebagai atlet terjun ni, jadi ramai kawan-kawan saya yang cakap, okay Brian, saya bagi awak 2 tahun je, lepas tu mesti badan naik. Jadi lepas beberapa tahun saya tinggalkan sukan terjun ni, orang kata saya masih boleh mengekalkan saiz ataupun berat badan saya lah. Bukanlah saya banyak bersenam, tetapi saya rasa dari segi penjagaan makanan, lepas tu kenalah aktif sikit. Bukanlah kena aktif setiap masa, tapi kena pandai untuk curi masa sikit dan kena pandai untuk cara pemakanan yang sesuai lah. Okey, kalau ditanya dengan Brian sendirilah, kita start dengan rutin harian dulu lah. Kalau nak jadi orang sihat ataupun kekal fit tu, yang penting adalah penjagaan makanan ataupun exercise. Kita tahu dua-dua kena seimbang, tapi which one is more important? Kalau tanya saya, lebih penting ialah pemakanan. Sebab masa saya buat seminar itu pun saya selalu pesan dekat siapa-siapa dekat luar, berapa banyak orang yang kalau makan dekat luar ataupun mamak dekat kopitiam ke apa, berapa orang yang akan order contohnya teh ais kurang manis. So
So saya selalu sarankan ataupun suggest, saya akan minum, minta kurang manis. Sebenarnya kurang manis tu dia secara tak langsung dia boleh kurangkan kalori. So bila kurang kalori tu kita secara langsung boleh pengambilan makanan tu lebih seimbang dan lebih sihat lah. So benda ni saya rasa benda yang simple tetapi ramai orang yang mungkin tak buat. So saya selalu suggest benda ni lah, pergi luar makan ataupun apa, kalau boleh air kosong lah. Saya tahu air kosong tu susah. Tapi kalau nak minum air lain pun boleh, tapi mintalah kurang gula. So benda tu boleh menyihatkan sikit. Exercise boleh start dengan perlahan. Sebab ramai orang yang bila dia lama tak exercise, so dia exercise secara terkejut. So lepas tu badan rasa semangat kan. So dia akan start dengan pumping yang banyak, lari dengan yang kuat. Lepas tu esok pagi dia rasa sakit. Lepas tu dia akan rasa nak rehat selama seminggu sebab otot sakit kan. So sebenarnya kita elok-eloknya tips dia ialah start perlahan-lahan. So saya rasa itu kesilapan banyak daripada orang lah. So bila dia lama tak exercise, buat pumping sikit, dia buat pumping tu bersungguh, semangat sangat kan. Esok sakit. So bila sakit dia nak rest 2-3 hari. So bila dah rest 2 hari dah tinggal lah 2 hari tu. So eloknya buat secara perlahan dan secara konsisten. Okey, dengar tu, ini tips daripada bekas atlet negara ni. Siapa yang tak dengar memang rugilah. Mana tahu apa pasal exercise tu boleh kecilkan ni pipi ni kan. Okey, dah. Kita dah habis bab-bab exercise ni. Okey, kita nak tahulah sekarang umur 30 tahun dan Brian pernah jadi atlet paling muda selepas layak ke Sukan Olimpik musim panas 2004 kalau tak silap di Brazil. Masa tu umur Brian 14 tahun, paling muda Apa perasaan Brian pada ketika itu? Perasaan saya memang sangat bangga, rasa takut pun ada sebab masa saya pergi Olimpik tu, itu Olimpik pertama saya dan kebetulan masa tu saya dipilih sebagai pembawa bendera untuk kontijen Malaysia di opening ceremony masa dekat Olimpik tu. Jadi itu sebenarnya bagi diri saya satu penghormatan sebab tak senang untuk dipilih sebagai pembawa bendera kan, dan saya dipilih. Jadi macam-macam perasaan yang saya rasa lah, tapi rasa bangga tu mungkin satu perasaan yang susah nak digambarkan sebab dan masa tu saya pun kecil, jadi takut juga dengan keadaan ataupun dengan persekitaran macam tu kan. Pada tahun 2014, Brian telah menamatkan pengajian dalam ijazah sarjana muda sains sukan, pengurusan sukan di Universiti Melaya. Sebenarnya ada rasa tak, secara jujurnya lah, ada rasa tak macam nak kembali beraksi mewakili Malaysia dalam skuad terjun ni? Sebenarnya diving ni susah. So nak kata ada ke tak ada tu, mungkin ada rindu dari segi bila kita menang, berdiri dekat atas podium. So perasaan ni kadang-kadang perasaan yang setiap atlet lepas dia bersara dia akan rindu perasaan berdiri kat atas podium bila menang lah. Tapi secara keseluruhan tu tak adalah rasa nak buat comeback tu sebab itu ialah masa saya buat keputusan tu pun keputusan yang agak sukar untuk diri saya sendiri kan. Macam mana pula dengan coaching? Masa saya belajar tahun 2013, lepas saya berhenti daripada sukan terjun, saya dapat tawaran untuk mengajar secara separuh masa di Selangor, di tim Selangor untuk budak-budak negeri Selangor ataupun untuk program pembangunan. Dan saya dekat Selangor tu selama 2 tahun lebih, daripada 2013 sehingga lebih kurang 2016 lah. So saya sebagai jurulatih separuh masa dan masa yang sama juga saya pun terlibat dalam judging ataupun sebagai judge untuk sukan terjun. Sebenarnya saya pun masa tu masih aktif belajar dan pada masa yang sama tu mengajar diving. Saya rasa ramai sebenarnya pengikut sukan di luar sana yang mungkin nak tahu, usually lah lepas atlet sukan negara ni sudah habis berkecimpung mewakili sukan di peringkat antarabangsa dan sebagainya, selalunya apa antara aktiviti dan perkembangan bekas atlet-atlet negara ni?
Yang apa yang saya lihat ialah ada setengah atlet lepas dia bersara, dia menyambung pelajaran dia ke peringkat yang lebih tinggi, satu. Dan yang kedua, ada yang menjadi pengacara sukan, macam Sharon Wee, macam Azlan Mubin, kita tengok di Astro Arena. Dan ada juga yang menyambung sebagai mengambil kerjaya sebagai jurulatih di negeri ataupun di national team. Dan yang keempat, ada juga yang bekerja seperti orang biasa dekat luar sana. Sebab Ah, sebab itulah tujuan asal kita atlet. Ada yang setengah atlet yang belajar dan juga bertanding pada masa yang sama untuk supaya dia bila dia bersara esok dia boleh menjalani kehidupan yang lebih selesa lah. oh, Ini antara benda yang saya nampak lah untuk atlet-atlet yang bersara. mhm. Ada yang Tadi lupa nak cakap, ada yang buat bisnes sendiri juga. ah, Brian ada ni bisnes sendiri ke? Nak dikongsikan? Saya pun ada buat perniagaan sendiri, perniagaan fitness studio ni. Ini Ah, daripada 5 tahun lepas, 2015. Dan selain fitness studio ni pun saya pun adalah buat sedikit macam mengedar peralatan sukan khusus untuk sukan terjun lah di negeri. Marketnya agak kecil sebab terjun ni tak semua orang guna dan tak semua orang tahu. Jadi saya punya target market ialah persatuan sukan dan juga majlis sukan negeri dan majlis sukan negara lah. okey, apa komen Brian mengenai acara terjun yang dikatakan sebagai lubuk emas kata orang Sarawak. Nah, lubuk emas buat sukan negara Malaysia. Saya secara peribadi ni memang sukan terjun ni kalau dibandingkan dengan 15-20 tahun lepas memang dah jadi sukan utama di negara ini selepas sukan badminton dan sukan bola sepak lah. Jadi kita pun nampak banyak peningkatan dari segi prestasi skuad terjun negara, bukan saja di peringkat Olimpik, malah dapat pingat juga di peringkat tertinggi seperti di Olimpik, Sukan SEA, Sukan Commonwealth, Sukan Asia dan banyak lagi kejayaan-kejayaan skuad terjun negara lah. Kalau tanya saya memang dulu orang tak kenal sukan terjun sebab masa saya bukan Bukit Jalil tahun 2003 ada orang saya masuk dan ada orang tanya saya main sukan apa, ada orang luar lah tanya, saya cakap saya main sukan terjun. So ada orang tu dia kata oh main sukan renang ke. So ada kekeliruan antara sukan terjun dan sukan renang. Tapi sekarang lepas kejayaan macam Pandan Lela, Chong Jun Hong, nama-nama besar dalam sukan terjun ni, orang dah mula kenal dan lebih mengenali sukan terjun lah. So orang tahu perbezaan sukan terjun dengan sukan renang ni. Dan sebenarnya ini benda yang bagus lah untuk sukan negara kita di Malaysia ni sebab dulu mungkin orang tak sangka sukan terjun ni boleh menyumbang pingat di sukan Olimpik. Tapi sekarang orang rasa benda tu possible dan benda tu skuad terjun dah buat 2 kali di sukan Olimpik London 2012 dan yang hari tu yang 4 tahun lepas di Rio pun ada medal iaitu pingat perak. Olimpik Tokyo 2020 kita tahu ditangguhkan, tapi nak tahu juga apa sasaran realistik Brian terhadap skuad terjun negara. Saya ada letak jawapan ni dalam YouTube saya. Sebenarnya kalau lihat daripada 2-3 tahun lepas punya prestasi skuad terjun negara, terutamanya untuk yang wanita ni 10 meter platform dengan 10 meter platform berirama ataupun synchronize ni, dua acara ni ialah dua acara yang paling tinggi peluangnya untuk dapat pingat di sukan Olimpik. Jadi kalau tanya saya kenapa, sebab kita lihat tahun lepas gandingan Pandan Lela dan juga Leong Manyi dalam 10 meter seirama ni dapat pingat perak dan sekaligus dapat layak ke sukan Olimpik melalui medal ni lah. Jadi di Olimpik nanti sasaran realistik ialah kalau bolehlah kali ni saya nak lihat skuad terjun negara ni menang at least 2 pingat iaitu menerusi platform individu dan juga platform synchronize. Saya tahu memang saingan dia agak sengit, agak sukar tapi skuad terjun negara dah pernah buat sebelum ni
dan dah pernah buat tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ni. Jadi saya rasa tak mustahil lah Skuad Tujuh Negara boleh ulang balik ataupun capai kejayaan yang lebih baik daripada 4 tahun lepas ataupun yang sebelum ni. Juga benda ini mungkin boleh menjadi sesuatu yang tak mustahil sebab disebabkan pandemik, Sukan Olimpik Tokyo ini ditangguhkan, jadi masa untuk berlatih itu juga semakin panjang, kan Brian? Ya betul, persediaan dia lebih panjang dan walaupun ada setengah atlet tu rasa sikit tekanan sebab tak dapat bertanding, tak dapat nak pergi qualify Olimpik, sebab ada setengah lagi atlet terjun yang masih belum qualify ataupun atlet-atlet sukan lain yang masih belum qualified. Tapi secara tak langsung sebenarnya ini ada orang kata blessing in disguise lah, bagi masa lebih sikit untuk atlet-atlet kita prepare lebih banyak dan untuk kembali lebih kuat. Okey. Akhir sekali, kita tahu Brian ini memang nama yang tak asing lagi dalam sukan Malaysia. Sisi lain lah kalau orang tak tengok Brian di social media ataupun kalau Brian balik rumah ke, apa sebenarnya yang Brian gemar untuk lakukan dan siapakah sebenarnya diri Brian ini? Sebenarnya saya seorang yang suka cabar diri saya sendiri. Sebagai contohnya, masa tahun lepas saya habis belajar 2015, saya menyambung pengajian saya ke peringkat master di Rusia dan saya duduk di Rusia selama setahun. Dan masa tu pun saya dapat belajar dekat sana pun sebab diberi direkomend oleh Majlis Olimpik Malaysia ketika itu, dan saya pun rasa okeylah boleh pergi. Dan macam yang saya katakan tadi pun, saya pun cabar diri saya sendiri untuk cuba dalam bidang perniagaan juga, sebab saya rasa diri saya masih muda dan saya rasa inilah masa dia untuk saya cuba dalam bidang perniagaan. Walaupun kalau gagal esok hari ke ataupun tak kira kalau gagal ataupun tidak, saya rasa saya masih boleh buat benda lain. Sebagai contoh, saya masih boleh kembali dalam bidang kejurulatihan, dan kalau dan benda-benda lain tu saya rasa saya masih benda-benda lain yang saya rasa saya nak cabar diri saya sendiri ialah kalau boleh saya nak sambung lagi belajarlah ke peringkat yang lebih tinggi. Dan memang suka mencabar diri sendiri. Ada juga orang yang kalau dia dah sampai satu tahap belajar ni, dia dah tak dapat dah nak pursue study lagi. Tapi berbeza untuk Brian, dia suka cabar diri sendiri dan timbul lebih banyak ilmu lagi, dan itu adalah orang kata sumber untuk kita mengajar orang lain pula. Betul tak? Betul. Saya rasa itu rindu Sikit Sarawak sebab dengan cerita lama ada si pulang Sarawak nak. Pandai juga kelakar Sarawak, tapi sebab dulu kami di sekolah tu banyak kelakar Melayu baku, macam kamu sudah makan ke macam tu. Jadi bila dah besar nak, barulah macam kelakar Melayu Sarawak tu. Tapi mun kecil-kecil dulu dengan adik dengan teammates dulu nang cakap Melayu baku lah. Makanannya apa makanan yang paling kita rindu? Kolomi laksa tu wajib mun balik Sarawak. Mesti makan tu dulu. Kolomi dengan laksa wajib. Tapi lepas makan kolomi dengan laksa, jangan lupa untuk cuba Tabata exercise. Betul. Kena exercise lepas makan. Terima kasih Brian atas perkongsian yang sangat santai tetapi memberi inspirasi kepada semua dalam Borak Tesipeng pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih kerana jemput saya. Jumpa secara fizikal bila COVID-19 ni dah reda. Hopefully lah satu hari boleh datang jumpa, kita boleh pergi exercise ke, boleh makan sekali, makan yang sihat lah. Okay, thank you Brian. Baik, kepada anda di luar sana, jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Borak Tesipeng.